Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Kadok untuk berita Pak Kadok, edisi hari ke-20 PKP. Pekerja Malaysia yang bekerja di negara jiran Singapura dijangka akan mula bergerak balik hari ini dengan berjalan kaki merentasi Tambak Johor. Pembantu produksi sektor elektrik di Singapura, Nur Hamidah Jamal, 30, antara yang mengambil keputusan untuk terus pulang ke tanah air selepas Republik itu mengambil tindakan tegas menutup sekolah dan beberapa sektor bagi menghentikan penularan wabak COVID-19. Katanya sebulan adalah satu jangka masa yang lama dan tempoh itu segala kemungkinan boleh berlaku termasuk tiada pekerjaan. Kami bimbang kerana sebulan tempoh yang panjang, risau tersadai di negara orang serta berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi di Singapura. Kami memang tidak mampu kerana besar kemungkinan juga hilang kerja lebih masa dan kilang akan ditutup kerana ia bukan sektor perkhidmatan penting yang dikecualikan. Majikan ada memberitahu kami tidak dibentikan kerja tetapi perlu mengambil cuti tanpa gaji selama sebulan. Tempoh itu lama dan saya memang rindukan anak serta suami di Johor Bahru. Sebelum ini walaupun bekerja di Singapura, saya akan berulang-alik dan bertemu dengan keluarga di Johor, tetapi kami terpisah apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan sejak 17 Mac lalu dan saya menetap di Singapura. Rasanya memang tidak sanggup hendak biarkan suami dan anak menjalani Ramadan sendirian, katanya ketika dihubungi. Kata Nur Hamidah, dia akan berjalan kaki balik ke Johor selepas selesai urusan syarikat dan juga mendapat kelulusan kesihatan. Katanya mungkin ramai yang bergerak petang kerana cuaca panas untuk berjalan kaki sejauh 1.5 km dengan membawa beg pakaian. Demi sesuap nasi, manusia akan mengharungi segala dugaan. Jika anda berasa anda susah, anda kena fikir bahawa ada lagi orang yang lebih susah dari anda. Kita kena sentiasalah bersyukur, tak kisahlah artis ataupun netizen. Segala yang berlaku ada hikmahnya. Sebagai contoh Hamidah tadi, kejadian ini secara tidak langsung membolehkan dia dan keluarga menyambut Ramadan bersama-sama. Tentang rezeki, Allah yang berhak menentukan. Dalam keadaan begini, kita hanya mampu berdoa sahaja, bersangka baiklah selalu. Pak Kadok sudah seperti ustaz hari ini. Tetapi itulah hakikatnya keadaan ekonomi dan sosial sekarang. Tiada apa yang mampu kita lakukan. Bak kata orang Melayu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Kalau dah macam ni, memang akan sakit. Berita berikutnya, Moskow. Seorang lelaki di bahagian tengah Rusia menembak dan membunuh 5 orang kerana bercakap kuat pada waktu malam di bawah tingkapnya, kata penyiasat hari ini. Tembakan itu berlaku di wilayah Ryazan semasa perintah duduk di rumah yang bertujuan memperlahankan penyebaran wabak COVID-19. Lelaki berusia 32 tahun dari bandar kecil Yelatma itu menembak sekumpulan 4 lelaki muda dan seorang wanita yang bercakap kuat di jalan di bawah tingkapnya kira-kira jam 10 malam semalam, kata penyiasat. Yelatma terletak berhampiran bandar Ryazan kira-kira 200 km di tenggara ibu kota Moskow. Lelaki itu pergi ke balkoni untuk mengadu kepada kumpulan itu dan pertikaian meletus sebelum dia mencapai senapang memburunya, kata jawatan kuasa siasatan. Mereka semua mati disebabkan kecederaan dialami di tempat kejadian. Suspek yang namanya tidak didedahkan telah pun ditahan. Pangsa purinya digeledah dan senjata itu disita. Ini semua kes panas bara ni. Tambah-tambah lagi kena duduk rumah selama berhari-hari. Kita sebagai manusia biasa kena kawal emosi kita, especially ketika ini. Kebanyakan hormon kita tidak menentu. Ini kerana rutin kehidupan kita telah jauh berubah. Sebagai contoh, selalunya jam 8 pagi kita pergi mengetih dan terus bekerja hingga petang, kemudian bersukan atau bersosial dengan rakan. Tapi sekarang 24 jam kita terkurung di dalam rumah. Takkan nak mengetih 24 jam dekat rumah, putih kita nanti. Jadi kena kawal emosi masing-masing. Jangan cakap kuat-kuat atau buka TV atau radio kuat-kuat. Hindarkan perkara negatif. Bak kata orang Melayu, cakap siang pandang-pandang, cakap malam raba-raba. Ini adalah cerita lawak dari Kapten Lawak. Ketika mencangkul tanah di belakang rumahnya, Pak Pandey telah menemui harta karun. Dia bingung di manakah dia perlu menyimpan harta karun tersebut. Hendak simpan di bank, takut kalau banknya bankrupt, terutama ketika COVID-19 ini. Kalau diletakkan di bawah bantal, takut pula diambil pencuri. Setelah berfikir cukup lama, akhirnya Pak Pandey mendapat idea. Dia menanam buang itu di belakang rumahnya, lalu memasang papan peringatan dengan tulisan yang sangat besar. Tidak ada harta karun di sini. Ternyata teman Pak Pandey iaitu si Luncai nampak apa yang dilakukan oleh Pak Pandey. Setelah lewat tengah malam, si Luncai pun menggali tanah itu untuk mengambil harta karun tersebut. Setelah dia mendapatkan harta karun itu dan supaya tidak dicurigai, maka si Luncai menggantikan tulisan yang ditulis Pak Pandey dengan ayatnya yang berbunyi, "Bukan Luncai yang ambil." Saya Kadok melaporkan untuk berita Pak Kadok.